اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي هي معاشنا، وأصلح آخرتنا التي هي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Alhamdulillah. Malam ni insya-Allah bismillah subhanahu wa taala kita nak mula satu kaedah yang pertama. Tapi belum kaedah tu muallif kata qala al-musannif rahimahullah عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sini Imam Muhammad Abdul Wahab kata, kalau kita mengetahui kata benar ia sebut mula-mula penting, itu mesti kita kena mengaji lah. Kena mengaji cara-cara tauhid dan syirik supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauh kita, selamat kita kepada benda-benda syirik. Ini sebut ayat innallaha la yaghfir an yughfara innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak hapung dosa kalau kita syirik dengan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia hapung dosa-dosa benar-benar hak tak syirik. Dan muallif rahimahullah dia kata wadzalika bi ma'rifati arba' qawaid dzakara Allah Taala fi kitabih. Dan kalau kita nak tahu benar-benar tauhid dan syirik, dan kita kena ngaji empat kaedah ni. Kaedah empat perkara semua ni Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya nak sebut kaedah empat perkara ni ada dalam Quran dan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya saya dah samalah manhaj Syekh Islam Muhammad Abdul Wahab ni, gapo-gapo dia sebut dalam kitab dia, dalam risalah dia, dalam buku-buku dia, golek kalau dia sebut bab takrir, bab akidah ni, dia kena sandar pada Quran dan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaedah ni penting. Gapo-gapo kita kena ngaji kaedah. Usul fiqh kita kena ngaji fiqh kita kena ngaji qawaid fiqh. Nahwu kita kena ngaji qawaid nahwu. Akidah kena ada qawaid dia. Lepas tu bila kita nak ngaji gapo-gapo kita kena gerti kaedah. Maqasid syariah pun ada qawaid dia. Semua ada qawaid. Tauhid pun bila kita nak ngaji kitab tauhid, bila kita nak ngaji benda-benda lain lagi, kita kena tahu kaedah dulu. Karena apa kaedah? Bahasa Arab kata kaedah ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibina benda-benda lain. Gapo ada benda kita nak bina lah, kita kena ada kaedah. Kaedah ni supaya supaya rukun. Kita nak bina ummah kena ada sebab dia kata ma yubna alaihi ghairuhu. Apa-apa yang kita nak bina benda-benda lain ialah kaedah. Kaedah ni supaya rukun. Lepas tu kita kena mengaji kaedah. Lepas tu kaedah kita ngaji ni sakut dengan tauhid nak kenal tauhid, nak beza tauhid dengan syirik. Empat kaedah semua hak Muhammad Abdul Wahab sebut. Qala al-musannif rahimahullah, kaedah yang pertama, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Dia kata kaedah pertama untuk mengetahui bahawa orang kafir yang musuh dengan Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musuh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawan buat dia semua tu ngaku bahawa Allah Subhanahu taala Tuhan menjadi segala makhluk. Dan dia mengaku bahawa menjadi sekali makhluk tu iaitu tidak membuat mereka masuk Islam. Jadi hak demo fok kufar ni duk iman
kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadi semua makhluk, dia panggil dia iman dengan tauhid rububiyah saja. Itu kaedah ni. Walaupun iman dengan tauhid rububiyah saja, yakin kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadi, tapi kita duk syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak cukup. Itu kaedah ya. Kaedah maksud kaedah ni Allah Subhanahu Wa Taala Rasul muallif nak bagi kita jelas kata orang musyrikin dia tidak ingkar kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadi semua makhluk. Tapi dia ni dengar dia ngaku kata Allah Subhanahu Wa Taala buat makhluk ni, dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi ia ngaku saja satu jenis ya tauhid rububiyah. Ngaku tauhid rububiyah saja tak cukup, kerana mesti kita kena yakin kepada tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Kerana kalau kita beriman pada tauhid rububiyah, lazim mesti kita kena yakin dengan tauhid iman dengan tauhid uluhiyah. Natijah kita beriman dan kita ngaku Allah Subhanahu Wa Taala menjadi, kita kena ibadat dia lah. Dia mustahak nak ibadat. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala ada nama, ada sifat. Nah, kita nak tahu mana nama dan sifat ni, semua kita kena klik pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hak dia sebut nama Tuhan dan dia sebut sifat. Ya, kerana benar ni benar ghaibi. Benar ghaibi kita nak guna dengan akal kita tak boleh. Kita nak buat panas-panas diri tak boleh. Kerana benar tak nampak. Benar tak nampak. Ya benar apa-apa ni kita nak sebut, ya ada 3 perkara. Satu, ada benar serupa. Ya, sebuah kereta. Kita tengok kereta. Kita boleh lihat kereta kerana ada benar tak pergi mata kita. Atau kita boleh ada contoh, atau kita tengok mata kita. 3 benar ghaibi tak nampak, ya kena ambil khabar lah. Kena main ambil berita khabar royak kita. Tak ada dah benar ghaibi ni, kita hak betul, hak sahih. Hak tak ada syak Quran dan hadis Nabi SAW hak sahih. Maksud kaedah ni, tauhid rububiyah saja tak cukup. Kita mengaku tak Allah Subhanahu Wa Taala menjadi dan segala-segala alam ni, segala-segala makhluk, tak cukup kalau kita duk syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kaedah ni. Lepas tu ia bagi dalil lah. Imam Muhammad Wahab bagi dalil. Ya, tak apa dalil. Qala al-musannif rahimahullah. Wa dalil qawluhu ta'ala. Dalil kata fak musyriki ni yang mengaku dengan tauhid rububiyah. Nak tunjuk dalil tu lah. Ngaku dia tauhid rububiyah tak cukup juga. Yang bagi dalil. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi rezeki bagi kamu dari langit dan bumi? Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kita. Langit dan bumi semua ada dalam langit dan dalam bumi. Rezeki semua mai dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh tanya kafir musyrikin. Amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang beri dengar dan melihat, dengar dan tengok, dan siapa keluar yang benda hidup dan yang benda mati. Dia keluar benda hak hidup dari yang benda mati dan keluar hak yang mati dari yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang hatur urusan bijak hatur semua langit bumi semua hak ada dunia langit ni pia hatur pia urusan. Sejaya mereka berkata apa faqul fa sayaquluna Allah. Mereka kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW sebut afala tattaqun. Kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duk syirik dengan dia. Tahu dah kata Allah Subhanahu Wa Taala rezeki dari langit, rezeki dari bumi. Allah Subhanahu Wa Taala kita dengar, Allah Subhanahu Wa Taala kita tengok, melihat. Allah Subhanahu Wa Taala tadbir semua urusan semua ada
dalam dunia, dalam langit. Tahu dah. Jawab apa Allah Subhanahu taala dah. Apa duk tak takut qul afala tattaqun. Apa tak takut kepada Allah Subhanahu taala duk syirik dengan dia. Banyak ayat-ayat lain lagi. Hak ni ayat muallif ayat kita buka kitab buka Quran, kalau kita buka Quran Karim, Allah Subhanahu taala sebut banyak ayat. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan kalau kita tanya puak-puak kufar ni, puak kafir, siapa buat menjadikan kamu dia awakmu? Selalu dia jawab atas Allah Subhanahu taala. Allah SWT tanya, bagaimana kamu duduk syirik dengan Allah? Fa'anna yufakun. Yufakun ni makna bohong. Al-ifk ni bohong. Buat benar jadi bohong. Syirik dengan Allah SWT, maksudnya bohong. Kerana Allah SWT tak usul syirik dia. Kita nak syirik dia, kita bohong. Sebab dia kata, fa'anna yufakun. Itu ayat fa'anna yusyrikun. Kerana al-ifk ni, ikhtilaf, lebih boleh tak orang lihat pada bohong lagi. Fa'anna yufakun. Ayat lain lagi. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Allah SWT kata, wahai Muhammad, milik pia milik bombing atau bombing dan hak ada dalam dia, sedangkan kamu mengetahui in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata kepada Tuhan Allah Subhanahu taala. Dan Allah Subhanahu taala, afala tadhakkarun. Mu tidak ingat ke? Allah Subhanahu taala milik bombing, milik apa-apa dalam bombing. Kamu jawab pun lillah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala milik semua. Afala tadhakkarun? Soalan panggil istifham inkari, bahasa Arab panggil. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Katalah wahai Muhammad, siapa milik dan bombing? Bombing siapalah milik dan kuasa langit yang 7, milik langit yang 7 dan milik arsy yang besar. Mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala milik. Jadi kalau tanya, dia jawab Allah Subhanahu taala. Jadi kufar Quraisy ni dia iktiraf, dia mengaku tauhid rububiyah, yang mengaku. Yang mengaku tauhid rububiyah, Allah Subhanahu taala musuh buat dia. Allah Subhanahu taala lawan dia. Kerana apa? Kerana tak cukup dua tauhid lagi. Tak cukup tauhid uluhiyah, tak cukup tauhid rububiyah. Tauhid asma' wa sifat. Sebab tu Allah Subhanahu taala Rasulullah SAW musuh dia. Itu maksud muallif. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila satu orang dah kena mudarat, selalu dia paling kepada Allah Subhanahu taala. Tapi kalau tidak kena musibah, tak kena mudarat, dia lupa Allah Subhanahu taala dan dia syirik dengan Allah Subhanahu taala. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din lamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Jadi jenis-jenis orang hak sakut paut dengan tauhid rububiyah ni, ia ada 3 hal. Ya awak ada 3 jenis. Satu, dia ingkar zahir batin, kata Allah Subhanahu taala tidak ada. Ya, kata Allah Subhanahu taala tidak ada. Zahir yang batin dia ingkar. Ni fa syu'i. Fa syu'i, fa tab'iyyin, fa ilhadiyin, fa madiyin. Ni yang ingkar. Allah Subhanahu taala tak ada. Zahir batin tak ada. Jenis yang dua, orang-orang hak sakut paut dengan tauhid rububiyah ni, jenis yang dua, dalam hati dia, dalam batin dia, ya tu yang ngaku. Zahir yang ingkar. Zahir kata Allah SWT tak ada, yang ngaku tadi Allah. Tapi dalam hati dia tahu tak Allah SWT. Sebuah Fir'aun dan Nimrud. Qala ana rabbukumul a'la. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Jahadu yang ingkar dengan zahir. Tapi dalam hati dia istaiqanat. Tapi hak dia tu hak orang zalim,
orang zalim. Kerana apa? Kerana dia tahu kata Allah SWT ada. Dia ingkar zahir, batin ada. Itu yang jenis yang dua. Jenis yang tiga, batin batin pun ngaku, zahir pun ngaku Allah SWT ada, tapi pergi syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah SWT. Fak ni fak kufar Quraisy dan orang kufar ni, orang ada syirik-syirik ni. Jadi tiga lah. Satu yang ingkar Allah SWT, zahir batin Allah SWT tak ada. Ni fak ilhad, fak tabi'i, fak syu'i. Dua, dalam batin ngaku, zahir ingkar. Ni Fir'aun dengan Nimrud. Tiga, zahir dengan batin ngaku, tapi syirik dengan Allah SWT. Itu faham kufar Quraisy. Itulah kaedah al-ula. Jadi khulasah seruk kaedah ni, kufar Quraisy muqirrun bi tauhid rububiyah. Kufar Quraisy ini dia mengaku dengan tauhid rububiyah, tapi dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak yakin dengan tauhid uluhiyah dan tauhid asma. Sebab tu bahawa Allah Subhanahu Rasulullah SAW suruh mengucap la ilaha illallah, dia tak mengucap. Dia tahu kalau yang mengucap la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang benar malaikat Allah Subhanahu Taala. Dia dengar tu dia tak boleh. Dia tak boleh sebut. Sampai dia tak sebut la ilaha illallah, dia tahu. Kerana dia ada, dia mengaku Allah Subhanahu Taala tapi ada Tuhan lain lagi. Wa anna Muhammad Rasulullah, tak boleh tak? Dia tak boleh sebut lah. Kerana tak boleh timur. Tak boleh timur Allah Rasulullah SAW menjadi Rasul pada Allah Subhanahu Taala min Allah Subhanahu Taala. Itu kaedah al-ula. Kaedah al-thaniyah, apa ni tauhid rububiyah ni, ada setengah orang yang ingkar ada tiga tauhid. Dia kata kalau kita bagi tauhid tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ni, supaya kita ni supaya Kristian. Kerana orang Kristian bagi tiga tak? Allah, Isa, Maryam. Jadi satu aikunah. Dia kata kalau kita bagi tiga supaya apa beza kita dengan Kristian? Tiga-tiga tak? Nak jawab mana? Jawab kata kita bagi tiga ni zat so, tapi khususiat sifat. Sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat asma wa sifat. Dia panggil jenis tiga ni benar satu ya. Tapi benar satu ni ada khususiat tiga. Hak Kristian ni ya tiga benar, bukan khususiat tiga dak. Tak super tu. Dan hak lawai ahli sunnah bagi tiga kat tauhid ya. Kalau kita tengok Asy'ariyah, tengok Sufiyah, bagi tiga kat. Asy'ariyah masalan. Allah wahidun fi zatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi af'alihi. Tiga kat zatihi, af'alihi, asma'ihi. Afaq Sufiyah, tauhid al-'ammah, tauhid al-khassah, tauhid khassatul khassah. Bagi tiga tak? Apa kena demo boleh bagi tiga, kita tak boleh bagi tiga? Apa beza? Kalau kita nak guna ngakal. Semua ni kita kena tengok dalil lah. Tengok dalam Quran. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita baca ayat ni ada tiga tauhid rububiyah sini. Alhamd, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, lillah. Itu tauhid rububiyah. Puji lillah Subhanahu Wa Taala. Allah mustahak kita puji. Itu tauhid rububiyah. Rabbi. Tauhid rububiyah. Rabbil alamin, tauhid asma' wa sifat. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala dialah milik semua dunia. Kalau kita baca surah Fatihah, ada tiga tauhid. Boleh bagi tiga orang. Tu satu muskil. Kerana apa dia mau takut sangat nak bagi tiga tu? Takut kena hak ni. Kerana kalau kita tengok fak-fak syirik ni, dia fak musyrikin ni, dia mengaku tauhid rububiyah. Tapi kena ada syirik. Dalil lagi yang kaedah yang dua. Qala al-musannif rahimahullah, kaedah tsaniyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Saya sikit kata bagi tauhid tiga mari jamin Ustaz. Tauhid tiga ni yang setengah orang kata satu syubhah. Satu syubhah dia mengata tauhid tiga ni Ibn Taimiyah orang bagi mula-mula. Ya hak ni salah.
orang hak bagi mula-mula Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan Ibn Hibban fi Rawdatul Uqala dia bagi 3. Ibn Battah Al-Ukburi dalam kitab Al-Ibanah dia bagi tauhid 3 juga. Kita nak tahu ni klik kitab kitab Syekh Abdul Razak Al-Abbad, Syekh kita nama apa tak ingat. Fi inkar taqsim tauhid apa? Ibtal at-tandid, tak ingat itu dah masa. Ibtal at-tandid fi man ankara taqsim at-tauhid. Usah kita tak silap. Al-qawl bahasa kita al-qawl al-mufid fi man ankara taqsim at-tauhid. Atau al-qawl as-sadid ya, al-qawl as-sadid fi man ankara taqsim at-tauhid. Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Ya sebuah habis syubhah semua. Dalam syubhah satu syubhah hak lauk hak netek ahli sunnah ni, dia kata bagi 3 ni Ibn Taymiyah lah orang mula-mula bagi. Jadi bagi ni bagi bid'ah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunat Nabi, dan ulama hak dulu-dulu pun tak ada bagi. Ibn Taymiyah mai bagi. Kalau kita mai tengok kitab-kitab hak lepas dah, Fiqhul Akbar li Abi Hanifah, Rawdatul Uqala Ibn Hibban, Al-Ibanah li Ibn Battah Al-Ukburi, dia sebut 3 perkara ni. Ya. Jazakallah Ustaz. Iya. القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Kaedah thaniyah, kaedah yang 2, sini hujah mereka orang musyrik ni, dia nak syirik dengan Allah, gapo? Muallif sebut dalam kaedah ni. Dia kata apa? Annahum yaqulun ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wa syafa'ah. Kita tidak doa, kita tidak minta, kita tak ada ibadat kepada mereka, kepada kok kubur, kepada kok pahang, kepada kok wali, kepada kok orang salih, kepada kok ikutlah jin, kita tak syirik leh. Malaikat kita minta syafaat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita syirik. Jadi fok kata apa? Kita mari hidup minta sama orang salih, orang hak mati dah lah, hak kubur ni kuasa yang kita bagi tadi tu lah. Pergi minta di kubur misal, atau minta di khidir, atau minta sama jin. Minta. Misal dah. Bila tanya kena duk minta sama ya, kata kita minta ni bukan kita doa, bukan kita ibadat. Kita minta kepada mereka itu untuk apa? Untuk fak dia ni syafaat kita. Dan untuk fak dia ni tawassul kita, dan untuk fak dia ni dekat dengan Allah. Tu dalil hak muskilah sikit dah, hak panha tu dah. Jadi kalau orang dengar, dah. Sungguh kita tak ada doa dia, kita tak ada ibadat dia. Kita minta dia tolong dia minta sama Allah. Jadi dia tengok. Boleh tak? Sagi kita main dengar gapo-gapo syurut ni. Maksud qurbah ni maksud dia tawassul lah. Cara minta dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tu makna qurbah. At-tawassul ila Allah Taala. Cara-cara kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau tawassul. Tapi golek lalu dengan orang soleh lah, golek gitulah. Tak duk jadi hak berlaku semua tu, tapi orang soleh yang meninggal dah. Orang soleh hak hidup tak apa, tak kita bagi dah. Lepas tu kata yaqul al-muallif rahimahullah فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Sini Allah SWT sebut kata apa? Dia kata orang yang telah ambil wali selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil wali, ambil orang saleh yang mati dah. Orang kubur dan khidir dan habis diri jadi wali selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata
ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami semua mereka itu untuk apa? Untuk mendekat kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam cara yang dekat. Nah, liqarribuna ila Allah zulfa. Kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang dekat. Allah Subhanahu Wa Taala jawab apa? Jadi Nabi duk berceng apa ya dah, apa duk minta sama tokong deh. Sama tokong duk minta sama pohon kayu dulu itulah. Kufar Quraisy tu. Kok ya jawab atas kita ni bukan kita ibadat. Bukan itu semua. Kita minta dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mai jawab. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala hukum di antara puak-puakmu ni duduk khilaf ni. Dia kata lagu ni, Islam kata gini. Allah hukum. Allah hukum apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri hidayah kepada orang yang bohong, kadzib, dusta dan orang kafir. Sini Allah Subhanahu Wa Taala hukum. Bukan Muhammad Wahab hukum. Bukan Ibn Taimiyah hukum. Ayat hukum dah. Sebab tu kita kena tahu cara kita nak tawassul, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu hak mana yang sahih, hak mana yang syirik, lagi kita sebut insya-Allah. Sebab tu ulama mai bagi tawassul atau taqarrub atau qurbah ni bagi dua. Ya ada tawassul masyru', tawassul yang sahih. Dan ada tawassul mamnu', tawassul yang tidak sahih atau tidak boleh, mamnu'. Hak tawassul masyru' 3 perkara. Satu, kita tawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqul Allah Subhanahu Wa Taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu Wa Taala ada yang nama paling molek, paling besar, paling jangok, paling indah, makalah doa dengan nama itu. Yang masalah Allah Subhanahu Wa Taala nama dia bui rezeki kita, Ar-Razzaq. Kita doa, ya Allah urzuqni ya Razzaq. Ya hapun dosa kita. Kita Rabbighfirli innaka ghafurur rahim. Apa lagi kita minta kita masalah kita benih bahawa kita musuh perang bukan orang Islam ni, kita minta apa? Ya Qawi ya Aziz. Kita tengok nama, gapo nama sifat nama ni kita doa dengan sifat tu. Kalau kita nak minta rahmat, kita sebut Rahim. Kalau kita nak Allah SWT rezeki anak kita, rezeki harta kita, kita sebut Ar-Razzaq Karim. Itu maksud walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah SWT masa kita doa. Dua, tawassul hak masyru', kita tawassul dengan amal soleh kita. Amal hak kita buat, hak molek-molek hak baik tu. Masalah kita buat baik dengan ibu bapa kita. Kalau ada gapo-gapo susah, masa kita susah tu kita doa dengan Allah Subhanahu Taala, Allah, dengan aku buat baik dengan ayah ibu bapaku, mintalah jauh dorak ni. Ya Allah, dengan aku sedekah, dengan aku semaya qiyamul lail, dengan aku duk baca Quran sama-sama dengan ikhlas, minta jauh atau minta sia sakit-sakitku. Itu maksud kita tawassul dengan amal soleh. Tu ambil pada hadis hak kena apa ni, hak 3 orang duduk dalam gua tu dia masuk dalam gua, lepas tu batu tolak pergi tutup pintu gua, nak tubik talih. Hak dia apa? Hak dia minta sama Allah Subhanahu taala. Hak tu dia ibu bapa. Dia berdoa, buka pintu sikit. Batu tolak sikit. Tak boleh tubik lagi. Dia 3 orang semua. Yang hak dua tu sepupu dia mari minta duit. Nak suruh nak duit lah, tak ada duit ni. Dia kata boleh nak duit tapi kena dia serah diri berzina. Dia minta anak berzina. Sepupu dia pun kerana darurah tak ada duit nak makan ni, dia pun serah diri. Bahawa dia duduk nak berzina tu, dia takut Allah SWT, dia tinggal zina dan beri duit. Dia kata aku buat kerana Allah SWT, aku lepas tak berzina dia kerana Allah SWT.
buka sikit, tak nak tubik tak boleh. Dan hak akhir kali orang hak apa ni bui ujrah apa ni upah hak dia kerja tak ambil upah, lepas tu dia tolong perawi lembu kambing jadi banyak, lepas tu dia mai minta upah dia kata ni semua ni kambing penuh bukit semua ni hak mung laka. Dia pun ambil semua. Jadi Allah SWT buka batu hak kata di gua tu kerana minta dengan amalun salih. 3, kita tawassul dengan orang salih. Bagaimana kita minta ya doa kita? Hak semua kita hak molek kita doa diri. Tapi kalau kita nak minta ya tolong doa kita wasa dia ni masya-Allah orang salih berkat Allah SWT terima doa dia, boleh kita minta tolong dia doa kita. Kerana apa? Kerana sahabat ke masa Nabi SAW marah tak ujar dah. Kalau sahabat mai minta sama Nabi SAW suruh doa. Nabi pun doa. Doa ujar. Buat ujar lebak doa. Angan ada boh kok dia mai minta sama Nabi SAW suruh Allah SWT tu bukti. Nabi pun doa tak ujar. Jadi boleh kita nak minta sama orang orang saleh-saleh, kita tengok dia orang saleh, orang hafal Quran, orang duduk semaya sama masjid, orang juru apa tu, kita minta dia boleh tolong doa kita. Hak tu doa apa ni tawassul atau taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang benar hak boleh. 2, tawassul hak tak boleh. Hak mamnu'. Tawassul hak tak mamnu', hak mamnu' ni, hak tak boleh ni 3 juga. 1, at-tawassul ila Allah bijahil anbiya was-salihin wa manzilatihim 'inda Allah. Kita tawassul kepada Allah Subhanahu taala tapi kita mohon demi Nabi. Kita pergi pengkat dia tu, makanah dia tu, kita pergi Allah SWT kerana besar Nabi, kerana Allah Nabi ada pengkat dia, kita minta sama Allah SWT hapun dosa kita, minta Allah SWT siap kita. Itu lagu tu ya maksud dalam bidah. Kerana apa? Kerana Nabi sudah meninggal. Kerana orang saleh sudah meninggal. Kalau masa Nabi tak ada, kita nak minta dia boleh. Ni kita minta dengan pengkat dia. Ngajah ya, itu tak boleh. Tawassul 1. 2, at-tawassul ila Subhanahu taala bi du'a al-mauta wal ghaibin. Wastighatha bih. Ni tak boleh kita minta sama orang mati dah. Sama waktu duk minta tolong dia. Dia mati dah. Dia sudah meninggal dah. Semua kita kena doa dia. Dia berhajat kita, okey kita berhajat dia. Tu orang mati dah kita tak boleh. Dari buat doa dia tu jadi syirik. Kerana dia tak ada kuasa dah. Dia sudah meninggal dah. Kita kena doa dia. 3, tawassul bi fi'l al-ibadat 'inda al-qubur. Agi buat ibadat-ibadat di kubur. Mulai kambing di kubur. Sembelih ayam di kubur. Pergi sedekah di kubur. Kerana apa? Kerana nak orang wali hak kubur tu apa panggil timur atau dia tu jadi orang tengah dengan Allah SWT. Itu tawassul 3 Allah SWT dan Rasulullah SAW dan ulama lain. Alhamdulillah, benar hak tahabui, tawassul hak ada, hak betul ada. Tahabui badil dah, ada tukar dah kacir dah cari hak salah apa. Ambil hak Allah benar lah. Hak Allah benar banyak lagi. Namun Tuhan alhamdulillah banyak. Dalam hadis kata lebih pada 99. Ada hadis kata 99. Maksud sini 99 ni hak apa ni? Hak ada lagi, hak lebih lagi, hak di akhirat ni banyak lagi nama dia. Sifat dia banyak. Amal soleh kita sendiri, hak kita buat tu banyak alhamdulillah. Tawassul dengan amal soleh kita. Dan orang hak soleh-soleh hak ada dia, hak tak mati lagi banyak. Orang alim, bapa pondok, ustaz-ustaz. Kita pergi jumpa dia minta dia tolong doa we. Qala al-musannif rahimahullah. Kita ada dalam kaedah yang 2 lagi. Wa dalilu syafa'ah. Jadi alhamdulillah bukan maksud kita ni tak boleh tawassul semua. Ada hak boleh, ada hak tak boleh. Lepas tu semua ada dalil lah ke? Allah SWT sebut dalil dah. Jadi bukan spek lah alhamdulillah luas. Ada hak jaiz harus, ada hak tak boleh. Tinggal hak tak boleh, ambil hak boleh. Qala al-musannif rahimahullah
Wa dalilus syafa'ati qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'inda Allah. Ni ya hak sungguh qurbah ni tawassul dengan syafa'ah. Setengah ulama kata hak tula ya. Tapi Imam Muhammad Wahab ni apa dia bagi? Kerana dia tengok dalam Quran bagi. Dalam Quran sebut qurbah, dalam Quran sebut syafa'ah. Jadi tengok dia bagi, dia pun mari bagi. Dalam qurbah suku, dia dalam qurbah. Syafa'ah suku kalau kira muradif dekat-dekat lah. Tapi galik kalau qurbah ni tawassul. Syafa'ah ni orang tengah. Orang tengah, saya panggil syafa'ah ni tawassutus syafi' li ghairihi bijalbi manfa'ah atau daf'i madarrah. Orang tengah ia beri syafa'ah kepada orang lain-lain lagi dapat datang apa? Manfaat atau tolak mudarat. Itu syafa'ah. Kita panggil gapo sini? Kalau jauh panggil gapo. Permasalahan antum nak semak di Madinah. Misalnya ngaji Madinah. Mari jumpa saya, ustaz minta tolong royak aku doktor di Madinah ni, tolong pesan tik. Apa panggil pesan anak dah, tolong tengok anak tik. Tu panggil tu maksud syafa'ah tu. Masalah mari nak semak mu'ah, kita nak semak anak mu'ah ni, tolong tengok tik, tolong apa ni? Royak-royak aku po'ah. Kok nak mandi tolong semak. Jadi tu ada maksud syafa'ah. Itu maksud syafa'ah. Kita jadi orang tengah ni kita beri syafa'at pergi tolong orang yang minta sama kita tu boleh atau datang benda manfaat atau tolak benda mudarat. Ada makna syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala sebut sini. Ya kata apa? Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dia kata dan mereka orang kafir itulah dia semua selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mudarat dan tidak manfaat. Semua selain pada Allah Subhanahu wa taala tak boleh mudarat dan tak boleh manfaat. Allah ya. Allah satu boleh manfaat, Allah satu boleh mudarat. Wa yaquluna haula syufa'auna 'inda Allah. Dan mereka berkata mereka ini hak dia minta sama itulah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi musyafa'at hendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalil kata hak yang minta tu salah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mari apa panggil murih ke hak ni. Dah dia sebut hal zam an murih. Masa dia siap hak dia sebut ayat ni masa siap hal zam. Masa hak tak molek. Dah. Jadi kita kena tahu apa maksud syafaat. Semua syafaat tak boleh ke? Ada syafaat boleh, ada syafaat tak boleh. Sebab tu muallif bagi dua syafaat. Dah. Jadi maksud syafaat ni tawassutus syafi' li ghairihi li jalbi manfaah atau daf'i madarrah. Orang yang tengah beri syafaat kepada orang-orang lain lagi dapat boleh manfaat atau tolak benda mudarat. Kalau manfaat ni supaya Nabi syafaat ke ahli syurga masuk syurga. Misal madarrah mudarat daf'al mudarat tolak benda mudarat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke orang yang mustahak masuk api neraka Nabi syafaat tidak akan masuk neraka. Tu madarrah daf'al mudarat. Sebab kita lah masalah orang kena masuk go. Dia kena zalim, kena masuk go. Kita tahu dia kena zalim. Kita pergi syafaat. Kok dadu atau tak apa ni dia tak ada salah apa. Lepas tu dia pun tak boleh masuk go. Tu madarrah. Dafa' madarrah. Ada orang yang nak masuk muhbitah ya tak kenal orang kita kena apa muhbitah. Kita minta awi mudah-mudah masuk muhbitah misal. Tu syafaat. Manfaat. Tu maksud syafaat. Qala al-musannif rahimahullah wa syafa'ah syafa'atan. Syafa'ah ni ada dua syafa'ah. Syafa'ah manfiyah, syafa'ah muthbitah. Syafa'ah yang batil, syafa'ah yang salah. Dan syafa'ah muthbitah, syafa'ah yang betul, yang sahih.
Dan kata fasyafa'ah al-manfiyah ma kanat tutlab min ghairillah fima la yaqdir alaih illa Allah. Syafa'ah hak tak betul kita minta selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada kuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala kuasa. Tu yang kata syafa'ah hak manfiyah. Mari kita bagi syafa'ah semua. Ya, syafa'ah ni ada dua hal. Satu, syafa'ah akhirat. Di akhirat. Usah hidup. Dua, syafa'at di atas dunia. Syafa'at di akhirat. Satu, hal yang satu syafa'at di akhirat. Syafa'at di akhirat. Dua, syafa'at di dunia. Syafa'at di atas dunia. Syafa'at akhirat ni ya bagi dua. Satu, syafa'ah khas pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah ya. Dua, syafa'ah secara umum di akhirat ni. Syafa'ah yang umum. Syafa'ah khas pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Empat. Satu, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah yang hak besar sekali semua makhluk di padang mahsyar hari kiamat. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat kepada ahli syurga masuk syurga. Tiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat khas kepada pak dara ya Abu Talib. Dia jadi ingin azab seksa pinaka tu. Empat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat masuk syurga dengan tak susah, dengan tak ada hisab. Tak ada susah, tak ada hisab. Itu khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat secara umum. Semua orang beriman. Orang mukmin ni dia boleh syafaat agak. Orang mukmin yang syafaat ke orang duduk dalam naqadah, ahli naqadah ya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat sama minta sama Allah Subhanahu taala bitubik ahli naqah. Dan orang ahli iman, orang saleh dia boleh syafaat minta akad pengkat dalam syurga. Tiga, syafaat ko orang mustahak masuk pinaka minta jauh pada pinaka, minta tak boleh masuk pinaka. Jadi hak ni hak cara umum. Syafaat ko orang masuk pinaka tu baik. Dan syafaat orang duduk dah syurga, duduk bawah pengkat, duduk bawah nak kat nak tinggi. Dan orang mustahak masuk pinaka belum nak masuk tu dia boleh syafaat. Anak boleh syafaat, orang ingat Quran, sahabat kita saleh, orang ulama, banyak orang yang boleh syafaat. Tu syafaat secara umum di akhirat. Dan hak tu Allah Subhanahu taala ya tak syarat. Tiga syarat semua syafaat di akhirat. Satu, kena Allah izin untuk orang bersyafaat dan orang memberi syafaat, orang yang menjadi syafaat. Orang ambil syafaat, orang memberi syafaat kena Allah SWT izin dia. Dalil man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Dia nak syafaat di sisi Allah SWT, maka dia kena ambil izin pada Allah SWT dulu. Dua, an yakuna al-masyru' min ahli tauhid. Orang nak syafaat ni kena orang beriman, kena orang ahli tauhid. Karena Rasulullah SAW kata, as'adun nas bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Paling orang mustahak oleh syafaat hari kiamat, orang pia sifat dia berkata la ilaha illallah dengan cara ikhlas dan cara yakin di hati dia. Tiga, kena orang hak nak mensyafaat, nak beri mensyafaat ni, orang hak nak boleh ambil syafaat ni kena Allah Subhanahu taala redha dia. Wala yashfa'una illa liman irtada. Ini syafaat sakup paut dengan hari akhirat. Yang dua, syafaat atas dunia. Hak ni hak penting. Kerana hak ni kalau berlaku syirik-syirik dah jadi, ada pihak ayat asal ni sebut, hak ni hak penting. Asal ni, hak tu ya apa panggil, Allah SWT tu dah. Hatur dah dari akhirat ni dah. Hak ni hak penting, kita boleh buat sini ni, dunia ni. Kita boleh pilih, hak salah, hak tak salah tu dek kita. An-naw' ats-tsani asy-syafa'ah fid dunya. Syafaat di atas dunia dia bagi dua agak. Syafaat
sahihah, syafaat musbatah, syafaat hak boleh, hak betul, hak harus. Satu, an yakuna fi maqduril abdi. Bahawa syafaat ada dalam kuasa hamba. Hamba boleh syafaat. Syarat dia kena dua perkara. Hak hamba boleh kuasa syafaat ni, tu satu, hak hamba ada kuasa boleh syafaat. Syarat dia dua. Satu, an yakuna mubahan. Kita syafaat benda yang mubah, bukan benda haram. Kalau syafaat boleh isap rokok atau boleh menyuri, syafaat lagi boleh minum arak, syafaat lagi boleh zina, tu tak. Itu dosa. Itu ta'awun ala syarr, ala al-ithmi wal udwan. Syarat sah. Dua, an yatawakkal ala Allah fi husul matlub. Orang hak nak ambil syafaat ni, dia kena serah kepada Allah Subhanahu taala apa yang kita minta. Kita minta gapo? Kita minta, misalnya kita pergi minta sama Muhammad. Muhammad tolong syafaat aku nak masuk nak mengajar di Ma'ah. Kita jangan serah hati kita duk nanti syafaat ya dak. Kita buat dia tu sebab. Tapi terserah pada Allah Subhanahu taala, kita tawakkul ala Allah Subhanahu taala, i'timad ala Allah Subhanahu taala. Itu syarat yang dua. Baru jadi syafaat tu jaizah. Tidak kalau kita duk harap dia jadi syirik lah. Kerana kita gigi tekan sebab lupa Allah Subhanahu taala. Sebab tu kita kena beringat. Walaupun kita cari sebab minta syafaat, kita jangan lupa kita kena doa Allah Subhanahu taala jadi mudah. Kita kena serah pada Allah Subhanahu taala, kita kena yakin, kita kena i'tiqad kata kita ni ambil sebab ya. Orang ni sebab ya, tapi hak asal Allah lah boleh bui kita atau tak boleh bui. Benar hak tu. Hak kita minta tu. Yang dua, panggil syafaah al-manfiyah atau syafaah asyirkiyah. Syafaah yang hak jadi syirik ialah kita minta sama orang mati. Orang meninggal dah. Dia minta sama orang meninggal syafaat. Pergi jumpa dengan di kubur. Aku nak apa ni? Wali ni. Aku nak minta usia anakku. Tu minta dia. Tu syirik. Masyaallah sah. Atau minta sama jin. Ya oleh jin ni dia tak buat gapo-gapo, tak tulang gapo, maka kita kena syirik. Kena gerbang. Ikut gerbang telur, gerbang hia, gerbang gapo-gapo, oleh kena ada benda syirik. Atau minta sama orang tak hadir, orang gaib. Minta sama Khidir tak ada. Minta sama Nabi tak ada. Minta sama malaikat, kita tak nampak dia. Kita kena minta sama Allah Subhanahu taala. Atau kita minta tolong sama orang ada kuasa. Tu tak apa. Ada orang ada kuasa, syarat dua perkara saat ni. Benar mubah dan kita kena yakin atau kena serah pada kita benar-benar kita minta tu serah ke Allah Subhanahu wa taala. Akhir kali ahwal an-nas fi syafaah. Orang-orang jenis-jenis orang ditetap tentang syafaat ni tiga. Satu, sinfun ghali. Fak ni fak teruk doa, fak gulu. Gulu ke apa? Gulu kata syafaat ni ada sama. Isbat sama. Ni sebab fak Nasara, fak musyrikin, fak ulak sufiyah, fak kuburi, fak ni dia minta syafaat sama orang lain, tak minta sama Allah Subhanahu taala. Ni fak teruk gulu. Lawe fak ni fak ingkar syafaat, tak ada syafaat di akhirat, tak ada syafaat. Hak ni fak ana fak Mu'tazilah dengan Khawarij. Fak ni apa ya ingkar syafaat Nabi? Karena fak ni ya hukum orang buat maksiat yang besar. Masalah zina, curi, makan riba, ya hukum fak ni kafir. Sebab tu ya ingkar syafaat Nabi SAW. Kerana fak ni kalau kira ahlul kabair, ia masuk dalam syafaat Nabi juga. Tapi kerana dia hukum kafir, ia ingkar ada syafaat. Tu hal yang dua. Hal yang dua ni fak ingkar syafaat hari akhirat. Fak Mu'tazilah dan Khawarij. Sif yang tiga ahlus sunnah wal jamaah tengah ni. Ada syafaat boleh, ada syafaat tak boleh. Di akhirat ni ada khas pada Nabi, ada khas secara umum. Itulah
Mawdu' hak syafaah malam ni dan mawdu' tawassul hak kaedah yang dua. Sekadar ni alhamdulillah kita boleh tahu cara-cara syafaah dan cara tawassul, dengan cara jelas, dengan cara taksim. Kita boleh faham dan kita boleh amal. Kita boleh tahu takut kita pergi salah dipilih tawassul hak syirik dan hak tawassul hak boleh ni banyak lagi. Kita pergi pilih syafaah. Dah, hak syirik, hak sungguh ada syafaah boleh, bukan semua tak boleh. Kita pilih hak boleh tu lah, hak saya sebut saat ni dengan dua syarat. Boleh apa tak boleh. Tawassul pun boleh. Kita nak pergi jumpa orang saleh, nak suruh doa, tak apa. Tapi yang penting jangan orang saleh hak mati dah. Hak tu jadi syirik. Kerana dia tak ada kuasa dah. Allah SWT kuasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum astaghfirun wa ghafurur rahim. Kadang ni kita jumpa insya-Allah minggu depan باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.